Kita kembali ke studio bersama anda dalam Saat Pagi Malaysia dan seperti yang dijanjikan kami bawakan Dato' Rosyamno. Terima kasih Dato'. Macam announce nak masuk wrestling. Rindu live event Dato'. Dato' betul dalam perjalanan terima kasih sebenarnya dari kami sebab kita tahu cabaran Dato' daripada rumah nak ke sini melalui 3 checkpoint, 4 checkpoint Sekatan Jalan Raya untuk sama-sama berkongsi. 1 jam lebih saya makan sampai kat sini. Kalau hari biasa dah boleh sampai Seremban dah tu. Seremban. Baik Dato', dan pasti kita dapat tahu sekarang dalam situasi PKP ini dan dari apa yang dibentang oleh Perdana Menteri baru-baru ini, ramai sebenarnya mereka yang terlibat dalam bidang seni kreatif ini meluahkan barangkali rasa kebimbangan mereka tentang masa hadapan mereka. Datuk juga ada membaca komen-komen tersebut daripada rakan-rakan artis. Pemerhatian Datuk buat untuk first impression bagaimana Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita berjuang untuk mengelakkan rantaian COVID-19 ini sama-sama. Okey, semua orang bersuara, semua orang ketakutan. Bukan di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Ketakutan apa yang akan berlaku esok, lusa dan seterusnya. Kerana impak dari segi ekonomi ni ada spekulasi mengatakan bahawa impaknya lebih buruk daripada 1997, 1998. Jadi kalau kita ingat balik, imbau balik kembali kepada 1997, 1998 terlalu teruk. Tetapi bila ada spekulasi yang mengatakan zaman sekarang zaman sosial media yang mengatakan bahawa impak ini lebih buruk, dan saya juga dari segi peribadinya merasakan impak ini lebih buruk. Dan kita lihat bagaimana pihak kerajaan berusaha sebaik mungkin dengan bagi allowance 6 bulan tanpa membayar segala hutang-hutang piutang kita kan. Jadi ini sudah nampak bahawa wave tu sudah ada dan semua orang bersuara. Tetapi berbalik-balik pada soalan tadi tu, bila artis, bila orang seni bersuara, ianya memberi impak yang besar kerana platform mereka dinikmati oleh semua orang. Jadi bila artis bersuara semua, jadi semua orang nampak, oi kenapa begini, kenapa tidak ada itu, kenapa tidak ada ini. Jadi saya rasa ini lumrah. Lumrah dan juga saya menganggap ianya bukan kesilapan sesiapa tetapi membuka mata semua pihak. Bukan hanya artis saja yang memerlukan bantuan tetapi keseluruhan memerlukan bantuan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus melihat ini dari satu cabaran bersama. Bukan cabaran engkau artis, engkau pekerja ni, engkau pekerja Grab, engkau kerja pegawai, bukan itu lagi dah. Tetapi bagaimana kita menggunakan platform-platform yang ada untuk mencurahkan idea. Cuba tengok bagaimana macam saya dalam bidang perniagaan juga diajukan soalan-soalan. Ada tak pendapat-pendapat bagaimana untuk meneruskan dalam bidang SME contohnya. Jadi kita memberi pendapat. Jadi saya rasa rakyat Malaysia harus mencari saluran yang terbaik. Yang terbaik untuk memberi pendapat. Jadi dalam bidang hiburan tadi, berbalik pada bidang hiburan, bila seseorang artis, seorang selebriti bila bersuara dan ada orang yang pick up dia menjadi negatif dan positif. Jadi saya harap kita ambil yang positif dan saya melihat bagaimana kita melihat ke arah diri kita. Orang terdekat kita. Orang terdekat kita bukan keluarga kita. Keluarga kita dalam rumah kita. Tetapi orang terdekat kita bukan keluarga kita yang duduk di... Macam saya duduk di KL, mereka di Seremban. Bukan. Tetapi orang sebelah rumah kita. Jadi ini adalah satu peranan yang paling besar yang harus dimainkan oleh setiap individu yang bernama rakyat Malaysia. Bagaimana untuk melihat apa yang akan jadi pada ekonomi yang akan datang. Jadi kalau orang sebelah rumah kita lapar, kita pergi bantu orang di Kelantan sebagai contohnya. So mana tanggungjawab kita? Sedangkan dalam Islam juga harus kita melihat keluarga kita, jiran kita dulu. Jadi memang impaknya besar dan saya dah nampak impaknya besar dan saya pun berfikir macam saya buat perniagaan dalam perfilman, dalam perladangan juga. Saya tidak tahu apa akan jadi bukan tahun depan tapi bulan depan. Bulan depan bagaimana untuk saya bayar gaji sedangkan produk saya tidak boleh keluar. Ya, of course dalam keadaan huru-hara begini adakah pihak-pihak pembayar ini akan membayar dalam tepat pada masanya? Macam contohnya saya buat tanaman di ladang saya. Bulan 4 ni sudah sampai masanya untuk harvest. Di mana untuk saya jual, sedangkan sekarang ini pun peniaga-peniaga kecil tidak mengambil barang produk dengan saya. So apa akan jadi bila harvest yang besar, bukan saya seorang, tapi dalam tempat saya saja ada 3,600 hektar. Maknanya ada berapa ribu tan akan dikeluarkan. Di mana?
akan dijual. Dan Datuk, kembali kepada apa yang Zaliha utarakan. Apabila kita melihat artis, kita sentiasa mengikuti mereka di media sosial, di Instagram dan sebagainya. Dan mereka, ada di antara mereka yang memaparkan gaya hidup yang elitis. Pelbagai produk berjenama digunakan, kereta mewah dan sebagainya. Jadi ini sentiasa diketengahkan oleh mereka. Dan rasanya kepada golongan B40, M40 seperti kita, mungkin tidak adil untuk mereka bersuara mengatakan tidak ada bantuan untuk artis. Okey. Sebenarnya kita harus melihat entertainment world tu dari sudut yang besar, bukan artis saja. Okey. Entertainment world ni artis itu hanya sebahagian kecil, ya. Artis itu sebahagian kecil daripada yang membawa kerja itu. Tapi sebenarnya sebahagian besarnya di bawahnya. Contohnya dalam kita appear di sini, orang mengenal Terence, Zaliha dan saya. Tetapi di belakang ini ada lagi 6 orang. Berapa ramai yang dalam conti room dengan cameraman, dengan apa, dengan lampu ni semua. Mereka ini. Jadi mungkin disalah tafsirkan pendapat beberapa artis itu bahawa artis dia menggunakan artis itu silap. Sepatutnya kesenian. Industri seni. Industri seni ini merangkumi semua. Orang buat batik juga seni, orang teater juga seni. Orang di belakang tabik itu seni. Jadi orang yang bekerja di belakang kamera ini juga seni. Jadi saya rasa harus dibetulkan sikit bila membuat statement dalam keadaan sekarang. Jadi memang betul Terence cakap tadi, artis itu digambarkan dengan ditunjukkan. Mereka gambarkan dan itu sebenarnya sebahagian daripada kerja seorang artis itu untuk memberikan gambaran kepada peminat-peminat bahawa sebagai satu inspirasi. Dulu mereka begini, sekarang mereka begini. Kalau kita ambil dari segi positifnya, dari segi positifnya. Tetapi apa perbuatan-perbuatan itu membuatkan orang di luar menampakkan dunia entertainment itu terlalu mewah. Sedangkan ianya hanya 10%. Tapi 90% di bawah tu mereka tidak semewah artis itu. Dan tak semua artis itu semewah artis yang sebegitu. Okey, katalah ada sekelompok artis 100%. Mungkin 10% saja artis yang hidup dia begitu. Ada 90% yang tidak begitu. Jadi mungkin mereka ini cuba menyuarakan bila belanjawan tu dibentangkan, tidak ada menyentuh tentang kesenian. Jadi benda tu pula disuarakan oleh selebriti. Bila selebriti bersuara, semua orang kenal, jadi orang semua nak pick up. Jadi orang pun tak ada kerja sekarang. jadi bila orang tak ada kerja, jadi apa lagi? Okey, ambil komen. Tapi dalam masa yang sama juga kita harus berhati-hati. Kerana COVID-19 ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disebabkan COVID-19 ini dalam keadaan kita huru-hara kita alpa bahawa satu ujian yang besar, bukan hanya serangan COVID, tetapi bagaimana kita menggunakan social media. Kerana zaman ini adalah zaman fitnah. Rasulullah SAW pernah berkata bahawa akhir zaman itu yang kita tengah duduk sekarang adalah zaman fitnah. Tanpa orang sedar, bagi pendapat saya, mungkin orang membuat wakaf dosa. Wakaf dosa tanpa disedari. Sedangkan dalam masa hari ini, sepatutnya bila ada COVID-19 ini, bagaimana kita untuk meraih pendapatan kita dari segi pahala. Kita membuat apa saja yang boleh membantu orang lain. Yang banyak orang buat sekarang ni kan. Dan saya melihat rakyat Malaysia ni kelas, world class, yang tidak ada negara lain yang boleh challenge rakyat Malaysia dari segi bantuan. Betul. For example, Palestin kita bantu. Syria kita bantu, dan NGO kita di mana ada masalah, NGO kita berada di sana. NGO kita adalah rakyat Malaysia. Bayangkan negara-negara miskin di sekitar negara kita dibantu sampaikan perigi pun kita gali. Cuba just imagine betapa hebatnya rakyat Malaysia. Cuba kita tengok pada beberapa tahun yang lepas, Kelantan dilanda banjir yang besar. NGO, orang ramai, semuanya memberi. Akhirnya perkara itu sepatutnya mungkin berakhir terlalu lama, tetapi dapat di-shortkan, dapat dipendekkan pembunuhan permasalahan tu. Dan bila jadi COVID ini, kita tengok, saya rasa seluruh rakyat Malaysia ni
kan, dan inilah masanya untuk kita meraih wakaf pahala. Dengan menyumbang. Dengan menyumbang. Tak kira dari segi apa. Mungkin orang lain kata, saya golongan B40, saya nak sumbang apa? Sumbang, tolong promotkan orang punya page yang nak minta derma untuk sumbangan pun itu juga ni ya. For example, apa beza dia kecil dan besar? Kerana dalam Al-Quran itu Allah tidak berfirman mengatakan bahawa kalau engkau derma 100,000 atau 1,000,000, pahala dia 1,000,000 banyak ni. Tak ada. Dia maknanya dia kembali kepada keikhlasan kita. Keikhlasan kita. Kalau dengan tak boleh pun, tengok orang yang sakit, bagi dan dia senyuman pun dengan keikhlasan. Itu beza. Kadang-kadang orang ingat, aku bagi banyak, dapat pahala banyak. Tak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya beranggapan, berharap dengan adanya kita boleh anggap musibah. Ini bukan musibah, musibah saja, tetapi membuatkan kita sedar bahawa kekurangan kita. Apa yang telah kita buat selama ini. Adakah bumi ini setuju dengan kita? Yang tempat kita berdiri ini, bumi setuju dengan kita, sedangkan dalam Al-Quran juga firman Allah, tangan-tangan manusia itulah yang merosakkan bumi ini. Jadi apa yang kita buat selama ini? Tak usah pandang orang lain, kita pandang diri kita. Kerana akhirnya perjalanan kita sudah tidak lama lagi bahawa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa perjalanan kita itu akan sampai kepada penghujungnya, dan ini adalah alam kelak bagi saya. Alam kelak daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengingatkan kita apakah bekalan-bekalan yang patut kita buat. Dan inilah masa yang terbaik. Masa yang terbaik, kita bersangka baik. Kita lupakan masalah-masalah artis tu cakap macam ni, artis ni cakap ni, kita lupa. Itu masalah remeh-temeh. Masalah remeh-temeh yang saya rasa tak perlu kita bincangkan hari ini. Dan saya harap pihak media juga harus menulis dengan baik supaya ianya tidak menjadi kontroversi. Sekarang hari ini bukan hari untuk kontroversi. Hari ini kita harus bersama. Bila ada pihak yang cuba mengkontroversikan perkara-perkara yang begitu, dia akan menjadi lebih parah kerana orang punya fokus akan pergi lagi ke sini, sedangkan fokus kita sepatutnya rakyat Malaysia dengan kerajaan hari ini, kerajaan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita kena bersama-sama dengan beliau. Bayangkan 250 bilion, mana dia ambil duit? Negara lain tidak membantu ya. Cari kor yang kau tanggung sendiri. Tapi Malaysia, kerajaan hari ini alhamdulillah tiba-tiba keluarkan ni. Saya pun fikir, saya tahu tak, bila 6 bulan wave tak payah bayar hutang, saya rasa betapa COVID pula memberikan. Saya rasa sebelum COVID pun orang dah banyak hutang tak bayar, termasuk saya. Tapi bila ada COVID 6 bulan. Jadi moratorium menjadi maknanya semua orang macam aku cakap seorang. Tak, Datuk cuba saya nak tanya macam ni. Dalam Datuk sebut tentang alam clock ataupun Datuk dah menjawab 5 soalan tadi. Datuk sebut tentang alam clock ataupun jam penggerak untuk kita wake up call, panggilan untuk kita sedar apa yang perlu kita buat sekarang. Dari segi pengajaran, tak kisahlah golongan selebriti ke seni kreatif ke apa juga. Sebab kita tahu sejarah Datuk juga bukan start dengan orang senang. Saya ingat dokumentari yang Datuk pakai sport rim. Buat makan nasi daripada sport rim. Tinggal saya penutup sport rim. Dan sekarang Datuk usahawan yang macam Datuk kekal konsisten, sebab kadang-kadang ada di kalangan kita yang bila dah glamour kaya, fotograf tu turun balik. Konsistensi itu tidak ada, istiqamah itu tidak ada untuk terus memastikan kesenangan itu tidak dijaga dengan sebaiknya. Ini soalan. Macam kita nak plan financial kita dengan lebih baik lepas ni. Bila dah jadi macam ni, apa yang kita perlu belajar? Kita tidak tahu apa akan berlaku di masa akan datang. Even saya sendiri pun, walaupun orang nampak saya daripada anak susah, anak orang miskin, tidak punya pelajaran yang tinggi, dan alhamdulillah bukanlah kejayaan saya itu kejayaan yang terhebat, tapi lebih baik daripada kehidupan saya yang dulu. Dan saya juga boleh tersungkur. Dan orang lain yang kita tengok, ramai juga mereka tersungkur apabila mereka berjaya. Tapi bila jadi macam ni, kita harus melihat bahawa apa yang harus kita buat dalam masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan akan datang. Dan juga persiapan kita apabila kita mewah. Berbalik pada soalan saya tadi, bila kita ada, apa yang kita buat? Adakah kita mengumpul aset-aset yang boleh memberi impak, membantu kita bila kita kesusahan?
ataupun simpanan-simpanan yang boleh membantu kita ketika kita kelaparan, ataupun aset-aset yang memberikan kita nampak kemewahan dan akhirnya aset-aset ini membenamkan kita dalam kesukaran. Jadi ini tepuk dada tanya selera kan. Tapi alhamdulillah saya pun tak adalah hidup bermewah-mewah sangat. Bermewah-mewah sangat. Tapi mungkin itu membuatkan saya boleh bertahan. Tetapi balik pada soalan tu tadi, ini kali pertama saya secara peribadi mengalami perkara ini. Semua. Tak saya. 1998 saya masih ada dalam bidang ini. Tapi ketika itu saya tidak merasainya kerana ketika 1998 nama saya baru nak naik. Jadi saya punya overhead api RM30, rumah RM1,000. Karena tak ada pakai van buruk, tak ada masalah. Orang lain semua dah mengelabah, hati pun dah jual cokodok semua kan. Aku relax lagi kan. Tapi bila sampai ke ini kali pertama saya menghadapinya. Jadi susah saya nak jawab soalan saya sebab saya pun sedang nampak perjuangan saya untuk berlawan ekonomi yang mendatang ni agak sukar kerana kita perniagaan kita dalam bidang perfilman ini bukanlah satu perniagaan yang menguntungkan terlalu besar. Dia bukan Hollywood punya Dia bukan Hollywood. Kita untung terlalu kecil tetapi kita seronok. Ada kawan-kawan saya bila dia tanya berborak dengan saya, bang, macam mana abang punya ni profit margin berapa? Dia kata, kenapa abang buat ni? Kita orang suka. Kita orang suka. Dan ini adalah benda yang kita bagi balik kepada komuniti. Maksudnya kerja-kerja lakonan, kerja hiburan. Tapi orang nampak macam kerja kita kerja bodoh sebab kerja macam nak mati. Tapi untung sikit. Tapi kita orang suka. Apa lagi kita nak buat? Aku nak jadi pengacara, kau dah jadi pengacara. Inilah dia. Datuk pernah jadi pengacara banyak kali. Sudi datang dalam Sabak Pagi Malaysia, berpijak di bumi yang nyata selalu, merendah diri dan memberikan pandangan seikhlas hati. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Datuk sudah jawab lebih kurang 20 soalan Datuk. Penat ni Arung ni. Okey. Baik, dan juga kepada semua, terima kasih kerana mengikuti siaran kami siang tadi. Datuk, hari RTM besok Datuk, bukan ada ucapan. RTM dah berapa? 74 tahun. 74 tahun. Saya rasa RTM adalah satu teras kepada media di negara kita dan saya harap RTM terus mengekalkan komitmen dengan menyebarkan berita-berita yang sahih, di mana kalau tengok RTM semua orang boleh percaya berita pada RTM. Dan itulah yang saya harap dan RTM akan berkembang lagi dan daripada satu channel RTM sudah ada banyak channel dan daripada analog sudah ada digital. Tahniah pada RTM 74 tahun dan kepada semua yang berada di bawah bumbung RTM saya ucapkan selamat ulang tahun ke-74. Baik, terima kasih Datuk Rashamno. Dan kita melaporkan Tirai Selamat Pagi Malaysia hari ini pukul 12.30 hari. Terima kasih kerana mengikuti siaran kami. Esok kita akan kembali dengan lebih banyak pengisian yang bermanfaat dan juga lebih menarik. Stay home, stay safe dan kepada anda yang berada di rumah itu, pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan seisi keluarga. Keluar untuk membeli keperluan harian sahaja dan hanya terhad kepada seorang di dalam sebuah kereta. Datuk, mungkin pesanan ringkas kepada peminat-peminat Datuk di luar sana yang sedang menghadapi wabak COVID-19 ini. Kesihatan sendiri kena jaga sendiri ya. Sebab apa? Kerajaan dah bagi tahu sekian. Kalau tak ikut tak boleh buat apa. Tapi kalau mati sendiri tak apa. Tapi jangan sebarkan kepada orang lain. Itu yang paling penting. Bila dia ada, dia bawa kepada orang lain, di mana terputusnya rangkaian COVID-19. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai individu, sebagai rakyat Malaysia kepada negara kita yang tercinta ni. Itu digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kita berperang sebagai sebuah negara melawan COVID-19 ini dan kita putuskan rantaian itu dalam 2 minggu berbaki untuk kita kawal pergerakan kita dan ikut semua langkah-langkah keselamatan yang disarankan oleh kerajaan. Baik, bagi pihak penerbit Irwan Abu Talib dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, semoga minggu anda bermula dengan baik dan juga produktif. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.